Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Hari ini kita ingin bincangkan satu perkara yang sangat menarik. Apa yang sebenarnya mempengaruhi keputusan pengundi setiap kali pilihan raya? Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Keruak baru-baru ini dia ada cakap yang ada 4 faktor utama yang menentukan pilihan rakyat. Jadi jom kita kupas satu persatu dan kita tengok betul atau tidak apa yang dia cakap nih. Dan nanti kita akan sentuh topik-topik panas. Adakah rakyat benar-benar bebas memilih atau ada tangan-tangan gaib yang mengawal semua ini? Baiklah, jangan kita buang masa. Mari kita mulakan. Kalau kita tengok sejarah pilihan raya di Malaysia, kita boleh nampak satu pola yang sangat jelas, yaitu kesetiaan kepada parti yang masih menjadi faktor paling kuat. Terutamanya di dalam kalangan pengundi lama. Ada yang kata, saya punya keluarga sudah lama menyokong parti ini sejak zaman dahulu lagi. Jadi saya pun kena ikut. Nah, nampak tak? Faktor keluarga dan komuniti memainkan peranan besar dalam menentukan undi seseorang. Tapi zaman sekarang sudah pun berubah. Pengundi muda sudah makin kritikal. Diorang ini tidak kisah sangat pasal sejarah parti. Kalau parti itu gagal tunaikan janji mereka, senang saja. Mereka boleh saja berpaling ke parti lain. Inilah yang jelas berlaku di dalam PRU 14 bila ramai anak muda menolak Barisan Nasional dan berikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Tetapi selepas itu bila Pakatan Harapan pula gagal menstabilkan kerajaan, ramai yang kecewa dan menyokong kembali ataupun sokongan mereka kembali berubah. Nah, jadi adakah kesetiaan kepada parti masih lagi relevan? Atau sebenarnya rakyat Malaysia semakin matang di dalam memilih? Selain itu, faktor kedua yang Saleh sebut adalah isu yang penting. Ini benda yang selalu jadi modal kempen setiap kali pilihan raya, yaitu pekerjaan, pendidikan, infrastruktur, dan kos sara hidup. Benda ini memang dekat dengan rakyat. Kamu sendiri pun mesti rasa akan kesannya. Harga barang naik, minyak jadi mahal, subsidi pun dikurangkan. Semua ini buatkan rakyat berpikir, mungkin apa yang ada di dalam hati kita itu macam ni. Saya mesti undi parti yang boleh selesaikan masalah-masalah ini. Nah, mungkin begitu yang kita cakap. Tetapi ada pula masalah lain. Masalah dia setiap kali pilihan raya, janji ditabur tetapi selepas menang, banyak pula janji yang ditabur itu tidak tertunai. Dan rakyat pun terus terperangkap di dalam kitaran yang sama. Sampai bila perkara ini akan berulang-ulang? Sampai bila kita mau terima janji yang kosong? Baiklah, seterusnya faktor yang ketiga ialah situasi semasa. Nah, perkara ini ada menarik sedikit sebab kita boleh nampak sendiri macam mana skandal politik, krisis ekonomi atau masalah dalam kerajaan boleh ubah keputusan rakyat. Contohnya skandal 1MDB dulu. Rakyat marah, BN tumbang. Lepas tu bila PH berantakan dan tidak stabil, rakyat mula hilang keyakinan. Masa pandemik COVID-19 pula, Kerajaan Perikatan Nasional dilihat gagal kawal keadaan. Jadi mereka pun tumbang juga. Nampakkah macam mana besarnya pengaruh situasi semasa? Tetapi kamu semua rasa adakah rakyat benar-benar menilai dengan kritikal ataupun mereka hanya ikut arus kemarahan dan emosi? Apa pandangan Anda semua? Dan akhirnya kita sampai kepada faktor yang keempat, yaitu faktor calon yang bertanding. Ini amatlah penting dan memang pun penting, terutamanya di kawasan yang tidak didominasi oleh satu parti. Ada tempat yang orang undi parti tidak kisahlah siapapun calon. Tetapi ada juga kawasan yang mengundi lebih menilai individu daripada parti. Contohnya di Sabah.
Ramai pemimpin tempatan yang menang bukan sebab parti, tetapi sebab mereka ini dikenali sebagai pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Yang penting siapa yang bertanding. Oke, kita sudah pun bincang 4 faktor utama ini. Tetapi sekarang mari kita masuk ke bab yang lebih panas. Betulkah rakyat benar-benar bebas memilih? Atau sebenarnya ada unsur lain yang lebih berkuasa di dalam menentukan keputusan pilihan rakyat? Yang pertama, politik uang. Ini benda yang semua orang tahu tetapi susah mau buktikan. Banyak cerita tentang calon ataupun parti yang bagi duit kepada pengundi supaya mereka diundi. Di kawasan luar bandar ada yang kata ini bukan rasuah tetapi bantuan. Betulkah tidak? Atau sebenarnya ini adalah cara lama yang masih berleluasa untuk mempengaruhi pengundi? Kalau orang sudah terima bantuan, adakah mereka masih akan undi dengan bebas? Dan yang kedua, propaganda media. Kita tahu media di Malaysia ini banyak dipengaruhi oleh parti-parti politik. Ada yang pro kerajaan, ada yang pro pembangkang. Jadi adakah rakyat benar-benar dapat maklumat yang bebas? Atau mereka hanya nampak apa yang pihak tertentu ingin mereka nampak? Dan sekarang dengan media sosial, makin banyak berita yang dimanipulasi untuk mempengaruhi persepsi rakyat. Jadi pengundi kena buat keputusan berdasarkan fakta sebenar, atau mereka akan terpaksa untuk memakan propaganda. Yang seterusnya, pengundi muda. Nah, siapakah pengundi muda ini? Adakah pengundi muda ini kuasa baru ataupun sekadar bising-bising di media sosial saja? Nah, coba kita pikirkan. Kita selalu dengar anak-anak muda boleh menjadi penentu keputusan pilihan raya. Tetapi realitinya ramai yang tidak turun mengundi. Ini sudah terbukti dan memang ada fakta nombor yang jelas. Diorang ini atau kumpulan ini banyak bising di media-media sosial, di Twitter, Facebook, TikTok, tetapi bila hari mengundi malas pula ingin keluar mengundi. Kenapa? Adakah mereka tidak percaya sistem? Atau mereka rasa undi mereka tidak akan mengubah apa-apa? Kalau macam ni, macam mana kita ingin melihat satu perubahan yang sebenar? Baiklah, yang terakhir, yang keempat, kesetiaan kepada parti. Adakah kepercayaan atau ketakutan? Nah, ada orang yang tetap setia kepada satu parti walaupun parti itu gagal berulang kali. Adakah ini sebab mereka percaya kepada perjuangan parti itu atau sebenarnya mereka takut untuk berubah? Dan satu lagi, politik di Malaysia sering dimainkan dengan sentimen kaum dan agama. Setiap kali pilihan raya, ada sahaja pihak yang cuba mainkan isu 3R. Apa pula itu isu 3R? Isu 3R itu adalah race, religion, and royal, ataupun bangsa, agama, dan raja. Adakah ini cara untuk pastikan pengundi terus memilih berdasarkan sentimen dan bukan berdasarkan prestasi sebenar kerajaan? Nah, jadi sekarang ini kita sudah sampai ke soalan yang utama. Siapa yang benar-benar mengawal demokrasi? Rakyat, parti politik, ataupun ada kuasa lain yang menentukan segalanya di belakang tabir? Coba kita pikirkan. Baiklah, nampaknya sudah banyak benda yang kita sudah kupas pada video kali ini. Sekarang, saya ingin dengar pula pendapat kamu semua. Adakah kamu rasa faktor yang Saleh Said Kerouac sebut tadi betul-betul mencerminkan realiti politik Malaysia? Atau ada benda lain yang lebih menentukan keputusan pengundi? Dan yang paling penting, adakah pilihan raya di Malaysia ini benar-benar bebas dan adil? Atau sebenarnya rakyat hanya diberikan ilusi pilihan? Komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kepada channel ini untuk lebih banyak perbincangan panas seperti ini. Sekian sahaja video untuk kali ini. Terima kasih semua kerana telah bersama-sama sehingga
ke penghujung video pada kali ini. Sekian saja semua. Sekali lagi, terima kasih.